sebelum tu saya nak tanya. Berapa orang yang dah trade saham, dah trade futures ni? Cuba komen sikit. Saya nak tengok ada tak ramai orang yang macam Amir kata Subhan Jaya hujan. Okey. Cikri Alhamdulillah, ya hujan. Umar Jayakumar terbaik. Okey, Cikri dah trade. Cikri ni memang saya kenal sangat. Dia dah saham pun dah, futures pun dah. Waalaikumsalam kepada Khalid Hamidi. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kita. Okey, Amir dia paper trade baru. Paper trade pun dahsyat lah. Kan? Orang kata at least dah ada basic lah kan. Sebab paper trade ni maknanya you dah tahu technical, you dah tahu apa orang kata tentang platform, you dah tahu margin apa semua. So insyaAllah kita akan kata lebih mendalami lagi ilmu futures ni. Macam Ridwan Taha kata umpama laut bergelora. Memang betul. Kan? Memang betul. SP market sekarang ni dia punya libas tu kan, dia punya over noon, bukan overnight lagi ya. Over noon pun dah boleh cecah berapa ribu point kan. Memang dahsyat sangatlah. Amir kata baru buka account futures. Baik. So sementara kita tunggu kawan-kawan kita yang lain tu sebab kita akan bermula sebentar lagi. Sampai itu kita sembang santai semua kan. Macam nak buka account Dr. Amir power sangat. Dr. Amir memang power. Siapa yang kenal Dr. Amir ni beliau memang underground, memang kata memang tak berapa menonjol. Tapi siapa yang dapat circle ni memang terbaik sangat. Okay, Wan Mi Chan kata tak pernah trade, baru buka account. Terbaik. Syarul Azmi kata saham selalu trade, SCPO paper trade. Terbaik. Itu maknanya you at least ada pengalaman. Sebab orang kata at least pengalaman ni, at least orang kata kalau tak berani nak orang kata gunakan modal, so at least orang kata at least you cuba dulu, paper trade dulu. Kalau jadi, kalau tak jadi, at least you boleh kata boleh perbaiki apa yang kurang, apa yang kata yang lemah dan apa belajar lagi lah. Kan? Sebab life apa dalam bidang pelaburan lah, future saham ni semua, memang you kena keep on going. Kan? You tak boleh stop, tunggu orang kata tunggu market elok baru you masuk tak. Maknanya at least you orang kata buka mata dan you aware apa yang berlaku kat kita punya persekitaran. Macam sekarang ni kita tengok kan. Merajuk kat bursa kan. Macam kita tengok sekarang ni perang apa Rusia Ukraine ni berapa kali on off kan. So orang kata uncertainty tu ada, tapi dengan futures ni at least orang kata kita ada boleh buy kan, boleh long, lepas tu boleh sell, boleh short. So orang kata memang kata boleh buat duit lah kan, sama ada market uptrend ke, market downtrend ke, market sideways ke, orang kata box trading ke, memang boleh buat dia. So baik, ada yang tanya tentang recording, insyaAllah nanti recording akan ada kat Bursa punya YouTube. Okay, baik. So tanpa buang masa mungkin kita boleh mulakan kita punya sesi pada malam ni. Semua nampak saya punya slide ni? So saya teruskan, takut tak nampak nanti kan. So kalau nampak okey, terbaik. Terima kasih kata di atas you punya feedback. So kalau tak dengar saya punya suara ni, mungkin ada problem dekat you punya setting. You punya setting kat speaker tu. So just make sure you click pada more option tu dan pilihlah kata setting yang betul. Okay? Dan just make sure internet. Zaman sekarang ni ramai yang work from home, ramai yang PDPR apa semua ni. Memang kena make sure you punya internet tip top dan kena beri perhatian lah. Kena ada backup. Sekarang ni tak boleh depend pada home line saja, kena ada 4G, 5G, macam-macam G zaman sekarang kan. So kena make sure you punya internet pun tip top. Okay? Kalau boleh saya nak request you all semua kan, semua you all yang tengah on video tu, sebab apa? Kan, bila you on video takut nanti dia makan bandwidth. So bila makan bandwidth nanti takut orang lain lagging kan, especially yang kawan-kawan kita yang duduk jauh pedalaman kan, kesian dia orang. So siapa yang tengah ada buka webcam ke, ada buka video tu, saya mohon dalam masa 3 saat you tutup ya. Boleh 1 2 3. Okay, terbaik. So siapa yang ada video tu sila stop you punya video dulu. Okay, bukan saya tak nak tengok you all kan, tapi for the benefit of orang lain, supaya kata kita sama-sama bolehlah dapat perkongsian pada malam ni. Okay, dan seterusnya untuk siapa yang ada soalan, soalan ni you boleh kumpul soalan sebanyak mungkin kan, tapi make sure you kata pilih yang betul lah kan. Laju sangat. Memang laju sangat dia punya pergerakan tu. Just make sure you pilih Q&A kan. So step dia you pilih Q&A dan you klik all co-host ya tuan-tuan dan puan-puan. So dia punya step ni klik pada butang Q&A tu dan select all co-host. Sebab kalau you select apa host atau presenter saja, takut nanti kita bertukar-tukar kan. Sekejap jadi host, sekejap jadi presenter. So takut nanti kita terlepas pandang dia punya soalan. So kalau you ada apa-apa soalan, kumpulkan sebanyak soalan. So kalau kita ada masa di hujung rancangan nanti, kita akan ada sesi Q&A. Boleh?
Okay, seterusnya, orang kata kita baru je nak launch balik kita punya sesi webinar Let's Learn Futures ni. Sebab kata kita rehat bulan 1 hari tu, bulan 2 pun kita rehat. So kita akan continue next. Kita ada lagi sesi ni. Maknanya malam ni bukan the one and only Kita ada susun jadual program ni sepanjang tahun. Kan? Dan bukan saja dalam bahasa Malaysia, kita ada dalam bahasa English. So English session, next English session will be on the 22nd of March. So topik dia boleh nampak situ, dan kalau ibu minat nak attend yang BM punya session, so BM punya session kita ada on the 29 of March, hujung bulan ni, lagi 2 minggu. Nah, kalau you kata ramai juga kita punya kawan-kawan yang berbangsa Cina, so you boleh join Mandarin punya session on the 5th. So apa you kena buat? You scan QR code kat sini, okay? So you scan you punya QR code, so you kata boleh reserve spot siap-siap. Nanti you dapat notification, bolehlah attend masa hari tersebut, okay? Dan juga selain daripada kita panggil webinar, kita panggil intensive workshop. So workshop ni dia kata siapa yang serius lah kan, siapa yang betul-betul berminat nak mendalami tentang futures, betul-betul berminat nak start kan, betul-betul berminat kata nak take the first step. So why not you join dengan kita dengan Bursa Malaysia. Oh, saya lupa nak inform kita punya event pada malam ni dianjurkan oleh Bursa Malaysia. Terima kasih Bursa Malaysia. Okay, tepuk tangan sikit pada Bursa Malaysia dan juga Excellent selaku kita punya organizer. So tanpa Bursa Malaysia dan tanpa Excellent tak adalah kita pada malam ni tuan-tuan. Okay, so balik kepada workshop ni, siapa yang berminat bolehlah daftar sekarang. Kan, boleh daftar sekarang pada bila kita akan ada workshop ni 2 hari bulan April. Ni ngam-ngam sehari sebelum puasa ke tak silap saya. Kan? Sehari sebelum puasa. So you boleh ambil manfaat pada workshop ni, you boleh attend pagi dan petang. Kalau boleh attend workshop 1 dulu, baru attend workshop 2 lah kan. Oh, ada yang tak dengar ya. Kalau ada yang tak dengar tadi, saya ada inform. So mungkin admin pun boleh bantu. Siapa yang ada problem, mungkin ada masalah pendengaran ke, mungkin kita tak berapa dengar. So nanti kita akan ni. Tapi saya nak just highlight pada you all, kan, siapa yang berminat boleh daftar. Sebab apa? Kita punya workshop ni dia limited kepada 50 orang saja tuan-tuan dan puan. So siapa yang berminat memang you kena scan dan make sure you kata make yourself available pada 2 bulan April tu, ngam-ngam sehari sebelum bulan Ramadan. Dan you attend lah workshop 1 dan workshop 2. So dia pagi petang, okay? Dan juga siapa yang berminat nak attend workshop dalam bahasa Mandarin pun boleh. Kita akan ada satu workshop on the 23rd of April. Kalau siapa yang berminat bolehlah attend. Dan lagi studi saya ingatkan lagi sekali, dia hanya limited kepada 50 peserta. So bila you dah lock you punya date tu, make sure you attend lah. Kan? Make sure you attend lah. Jangan you ambil booking tapi tak attend. Okay? Okay, so tanpa buang masa, saya nak perkenalkan kita punya speaker terhormat kita pada malam ni. So orang kata ni memang memang saya pernah berjumpa beliau sekali, iaitu Muhammad Amiruddin bin Ahmad. Kalau ikutkan, beliau seorang doktor ya tuan-tuan dan puan. Ramai sebenarnya doktor dalam bidang futures, dalam bidang bidang pelaburan ni. So mungkin kita ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar. So mungkin saya boleh baca sikit beliau punya biodata kat sini. Atau mungkin lepas ni pun beliau mungkin boleh perkenalkan diri sendiri. So beliau merupakan seorang medical graduate Ni memang doktor ni. Bukan calon-calon orang ni. Memang pandai, memang power. Dan beliau juga merupakan seorang MR atau marketing representative. Dan beliau juga merupakan full time trader untuk stok. Bukan saja trader, beliau juga mengajar. So orang kata apa yang beliau belajar all the time dan beliau amalkan dalam trading, lepas tu dia mengajar orang lain pula. So bukan hanya futures dan juga saham. Kalau nak tanya, beliau dah untung 6 figures katanya lah. Kan? Beliau pernah profit sampai 6 figures. So alhamdulillah memang terbaik dan beliau memang tak teka-teka ilmu. So saya rasa mungkin tanpa buang masa, saya boleh perkenalkanlah kita punya speaker pada malam ni. Apa khabar, Dok? Alhamdulillah. Okey, terbaik Dok. Tengok belakang buku banyak tu. So bayangkanlah, semuanya lagi banyak ilmu kita, lagi lagi knowledgeable kita, lagilah kita superb dalam trading. Dan lagi satu memang kita ambil manfaat untuk sesi malam ni. So insya-Allah kita akan dengarkan perkongsian daripada Dok. So Dok, dah okey dah Dok? Dah bersedia? Okey, boleh. Okey, testing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Semua boleh dengar suara saya ke? Kalau boleh reply boleh dekat ruangan chat. Alright, okay. So tanpa membuang masa, malam ni saya diperuntukkan dalam 1 jam sahaja untuk berkongsi sebuah tajuk yang mana diinspirasikan daripada sebuah buku yang ditulis oleh Larry Williams, iaitu kita akan belajar ataupun ambil intipati sedikit 5 pengajaran bagaimana Larry Williams, seorang legendary trader,
kalau ikut tahun 2022 ni dia dah 60 lebih tahun dalam dunia pelaburan dan dia pernah untung $1 juta dalam komoditi dalam sebuah pertandingan. Okay, kita akan tengok, kita akan belajar sikit lah. Kita akan ambil apa yang kita boleh dapat daripada beliau. Saya akan kongsikan sedikit. Okay. So, disclaimer umum, pembentangan ni bertujuan untuk memberi informasi yang umum sahaja. Tak ada nasihat pelaburan, tak ada ajak nak beli, kejual komoditi mana-mana dan memang bertujuan untuk pendidikan sahaja. Okay. Dan disclaimer khusus pula khas untuk pembentangan kita pada malam ini. Okay, sebab Larry Williams ni adalah seorang American traders. So, background buku dia mungkin berlainan daripada background produk yang kita trade. Dan mungkin kebanyakan daripada kita sini kalau trade antara FCPO, SBO, crude oil. Okay, 3 tu yang paling common. Tapi beliau, dia bukan, dorang dekat Amerika ni, dorang tak trade kita punya produk sahaja. Tapi dorang ada variety produk. Dorang trade soybean oil, soybean meat, macam-macam jenis produk yang ada. Okay, so kita akan ada perbezaan lah cara perdagangan Larry Williams dengan majoriti daripada kita. Tapi ingat, apa yang kita nak dapat daripada malam ni bukanlah 100% nak follow apa yang dia buat. Tapi kita nak belajar gist dan intipati apa yang dia telah buat untuk memungkinkan dia mendapat $1 juta. Dapat untung sampai $1 juta dalam komoditi. Kita nak belajar benda tu, the gist. Yang kedua, mungkin ada nasihat Larry Williams ni yang kita dah selalu dengar. Sangat-sangat selalu dengar. Tapi untuk memaksimumkan benda yang kita boleh belajar daripada beliau, keep humble, kosongkan kepala kita dan jangan rasa perkara yang berulang tu membosankan, tapi dia berulang dan diulang oleh ramai penulis dan traders sebab benda tu adalah penting. Okay? Sebab kadang-kadang saya faham kan, kita alamak asyik-asyik sebut benda sama je, dia sebut benda sama, orang lain sebut benda sama kan, bosan lah. So, buangkan pemikiran macam tu supaya kita boleh maksimumkan apa yang kita boleh belajar malam ni. Yang ketiga, konten dalam sesi ni dia berdasarkan buku Larry Williams yang ditulis pada tahun 1979. So, mungkin ada info yang outdated in term of masa punya ni, tapi pengajaran yang dapat tu sebenarnya adalah evergreen yang kita boleh dapat. So, kita kena pandai tapis lah. Mana yang mungkin apa yang saya share, mungkin ini dia reliable tahun tu je. Tapi sekarang mungkin kita ubah sikit. Okay, tapi kita belajar pengajaran dia. Dan aplikasi pada market komoditi yang biasa kita dagangkan, mungkin kita tak sempat bincang secara lanjut malam ni. Okay, sebab banyak sangat benda nak share. Dan ada sejam sahaja. So, tujuan utama malam ni adalah untuk korang, tuan-tuan dan puan-puan semua, belajar dan faham thought process Larry Williams. Okay, macam mana dia berfikir, macam mana dia apply benda tu dalam style dia sendiri. So, kita belajar benda-benda tu dan lepas dah habis pembentangan ni, kita cuba backtest apa ilmu yang dapat kepada market yang kita trade pula. Okay, dan yang kelima adalah holding time Larry Williams. Walaupun dalam komoditi, dia trade biasanya lebih daripada 2 minggu, holding times dia. So, saya faham majoriti daripada kita adalah intraday. But the same thing, ambil inspirasi daripada strategi beliau. Mungkin ada yang tak sama, ada yang tak dapat nak adapt, tak apa. Tapi ada benda yang saya yakin kita boleh apply walaupun kita dalam intraday. Okay, so itu adalah disclaimer. Panjang disclaimer pun dah panjang. Okay. Apakah 6 perkara yang kita akan pelajari pada malam ni? Kalau sempat, habiskan 6-6 Kalau tak sempat, 3, 4, 5 tengoklah. Yang pertama, siapakah Larry Williams? Mungkin ramai yang tak kenal. Yang kedua, peraturan henti 30% dan bagaimana nak tetapkan titik henti ataupun stop loss. So, dalam Melayu, bunyi dia mungkin lain sikit tapi basically stop loss lah. Stop 30% stop loss Larry Williams macam mana dia buat. Yang ketiga adalah sistem fundamental $1 juta Larry Williams. Yang keempat, cara Larry Williams mengesan trading ataupun setup dengan nisbah 10-1. Biasa 10-1 ni basically very high probability lah nak berjaya. Itu point dia cuba sampaikan. Yang kelima adalah alat trading $1 juta Larry Williams dalam membaca carta. Dan yang terakhir, bagaimana analisis transaksi membantu Larry Williams untung $1 juta. So yang keenam ni saya rasa maybe tak sempat. Tapi tengok kalau sempat kita akan go through sikit. Dan maaf, satu disclaimer khusus untuk saya adalah saya baru baik daripada COVID. So mungkin akan ada batuk-batuk sikit. Maafkan saya, kalau batuk saya akan mute lah. Saya akan cuba mute. Okay, so yang pertama, siapakah Larry Williams? So dalam bahagian yang pertama, kita akan kenali Larry Williams daripada aspek peribadi beliau, politik dan kehidupan dalam dunia perdagangan ataupun trading. Okay. So Larry Williams,
So beliau dilahirkan pada 6 Oktober 1942. Dah lama lah, dah tua gila dia ni. Tapi dia masih hidup, tak silap saya, dia masih hidup. Umur dia sekarang berapa? 58, 22, 80 tahun umur dia. So we can say waktu dia tulis buku ni, dia punya pengalaman dalam dia dah 30 lebih tahun. Tapi sekarang ni dia masih legendary dan pengalaman 60 lebih tahun dah dalam dunia trading. Okay, dan beliau berasal daripada Amerika, seorang stock dan commodity traders dan juga merupakan seorang politician di Montana, US. Tengok gambar Montana kat bawah tu, dekat bahagian atas. Dan beliau merupakan graduan daripada jurusan kewartawanan, School of Journalism. So, beliau ni seorang jurnalis lah. So, kita boleh tengok kalau siapa yang pernah baca buku-buku traders lain, contoh Mark Minervini, background dia bukan background trading pun. Ada yang daripada musician, ada yang daripada tukang sapu. Tapi dorang ni adalah orang-orang yang walaupun background tak ada kaitan dengan finance, tapi berjaya menjadi legendary traders. So, Larry Williams pula seorang jurnalis. Dan politik, beliau merupakan calon bagi Republican Party sebanyak 2 kali. Tapi tak menang. Dia menang dalam parti Republican, tapi bila lawan dengan opposition tak menang. Kemudian dalam dunia trading, dia telah tulis 11 buku yang saya tahu tentang saham dan komoditi. So, session malam ni adalah based on salah satu buku dia, iaitu How I Made $1 Million Last Year in Trading Commodities, yang warna hitam ni. Okay, ni based inspirasi daripada buku ni kan. Dan dia juga mencipta banyak indikator sebenarnya, termasuklah mungkin yang kita pernah dengar buku iaitu William Percentage R. So William Percentage R ni, siapa yang familiar, dia ada dalam buku John Murphy dan dia juga masuk dalam syllabus MSDA. So ada banyak lagi indikator selain dia pernah buat, Ultimate Oscillator, COT Indices, Accumulation and Distribution Indicators, Cycle Forecast, Market Sentiment and Value Measurement. Okay, ni lah. Kalau siapa yang nak cuba search indikator dia, ni lah William Percentage R. Apa William Percentage R ni kita akan tengok lepas ni. So, dia juga adalah pemenang World Cup Championship of Futures Trading daripada syarikat Robbins Trading tahun 1987. So, legend dia ni adalah dia dapat buat $10,000 jadi $1.1 juta dalam masa 12 bulan menggunakan duit sebenar. Real money, tak silap saya audited, memang ada statement apa semua. So very very legendary. Okay. Satu lagi maafkan saya kalau font nampak macam dia messy sikit sebab saya bawa daripada Google Slides ke Microsoft PowerPoint, so ada lari sikit Okay. So anak beliau, Jason Williams merupakan seorang ahli psikiatris dan menulis sebuah buku yang bertajuk The Mental Edge in Trading, berkaitan trading juga. So saya baru tahu yang dia tulis buku ni dan saya baru order dekat Blue Depository. So I think this is antara buku yang best untuk dibaca lah. Sebab buku-buku tentang emotional trading ni jarang kita nak jumpa dalam pasaran. So kalau ada, baca dan beli. Ini antara aspek yang penting untuk kita kuasai as a traders. Okay, so itu adalah tentang Larry Williams. Saya dapat gambaran. Kita kenal sikit Larry Williams ya. Baru kita rasa semangat sikit nak faham macam mana cara dia dapat buat daripada 10,000 jadi 1 juta. Okay. So, yang kedua, kita tengok peraturan henti 30% ataupun 30% stop rule yang Larry Williams gunakan dan macam mana dia decide kat mana nak letak stop loss ni ataupun stop point. Okay, so kita akan tengok apa Larry Williams cakap pasal benda ni. Yang kedua, perincian peraturan henti 30%. Peraturan pertama, gunakan hanya 30% daripada modal. Yang kedua, gunakan stop loss. Dan yang ketiga, macam mana kita nak menang walaupun kita kalah. Nampak merah dalam kita punya account. Okay, macam mana kita nak, bila kita konsisten, kita akan mencapai kemenangan tu walaupun kita akan menghadapi beberapa kekalahan beberapa loss dalam trading kita. Yang keempat pula, macam mana cara kita nak letakkan stop point. So, apa Larry Williams kata pasal rules dia ni, the 30% stop rule, dia kata ini adalah kunci utama, kan, the main rule lah, yang akan membantu kejayaan dalam perdagangan komoditi. Ikut rules ni dan kau akan berjaya walaupun kau dalam kerugian. Kalau kau tak hormat peraturan ni, berdoalah yang kau ada hubungan baik untuk dapatkan pinjaman dengan cepat sebab kau akan perlukan. So dia very very direct Dia kata kalau kau tak hormat dengan rules ni, basically dia kata kau akan lingkup lah. So kau doalah kau boleh buat loan dengan bank ke apa, supaya kau boleh cover balik losses kau. Macam itulah point dia. Pasaran akan licinkan kau sampai ke sen yang terakhir, dia kata, kalau kau gagal untuk ikut peraturan ni. Aku bagi tahu kau ni dengan penuh keyakinan. So dia very direct, kan, very sentap untuk kita kan. Dia kata kau akan MC lah, confirm lah, macam tu. Basically dia nak cakap kalau kita tak ikut peraturan ni.
So, yang pertama, gunakan 30% daripada modal sahaja. Okay, so first, kita kena set modal, berapa banyak yang kita nak gunakan modal dalam kita nak trade komoditi produk ni. Tak kira FCPO ke, SBO ke. Dan kita hanya boleh gunakan 30% sahaja daripada total modal yang kita dah peruntukkan untuk komoditi dalam pasaran. Okay, contohnya, saya rasa saya dah bagi contoh. Contoh kita dah set 100,000 untuk perdagangan komoditi. Gunakan 30,000 sahaja untuk position dalam trading kita dan jangan gunakan yang lain. Kalau pedagang baru, 20% je. So, kalau kita ada 100,000, banyak mana modal kita, guna 20% ataupun 20,000 je untuk trade. So, kalau FCPO sekarang dah 11,000-an satu lot ataupun half margin 5,500, mungkin kita boleh masuk 4 lot maksimum 20,000. Dan dalam kata lain juga, bila kita nak masuk modal dalam kita punya account, tak boleh ngam-ngam. Jangan ngam-ngam. Lebih baik kita bagi buffer yang sangat-sangat besar dan kita gunakan kecil je untuk trade. Itu point dia. So, apa logik di sebalik peraturan ni adalah untuk capital management. So, bila modal kita besar, kita senang nak urus kita punya trading entry kita. Bila nak masuk, kita tahu, okay, kita masuk selot pun ada banyak gila buffer kita yang kita ada. So, bila mana ada banyak gila buffer yang kita ada, yang pertama adalah emosi kita akan lebih stabil. Kita tak adalah sekali trade, MC, top up. Sekali trade, MC, top up. Lepas trade, MC, top up. Bila nak habis top up, tak tahu. So, daripada kita balik-balik MC, balik-balik top up, lebih baik kita allocate modal yang besar sikit untuk kita punya trading account, tapi gunakan very little, 20-30% sahaja untuk trade. So, bila kita lost pun, lost 3-4 kali, kita ada very big buffer dalam account kita dan emosi kita lebih stabil dan lebih senang untuk kita buat comeback dalam trading kita. So, walaupun kita lost 3-4 kali, 5-6 kali straight pun, selagi mana modal ada dalam kita punya trading account, selagi mana kita disiplin dengan kita punya trading setup, sentiasa ada peluang untuk kita buat comeback dan dapatkan a very big win. Kita boleh dapat profit yang sangat besar yang boleh cover losses kita tadi. Tapi kalau kita modal kita sangat kecil, kena je MC, sedangkan kita tahu dalam trading ni it's all about probability. Di kita punya winning setup, maybe winning ratio kita adalah 20%, 30%, kecil. Dan it is okay. Walaupun kita dalam 10 kali trade contohnya, mungkin 2 hingga 3 kali je kita betul. 7 kali salah pun tak apa sebenarnya. Asalkan kita ada buffer yang besar dan setiap kali kita menang, kita boleh dapat profit yang besar. So, itu adalah antara tips yang diberikan oleh Larry Williams juga. Okay, tapi ada yang mungkin kata kan, tapi Amir, modal saya kecil je. Tak boleh ke kalau modal tu memang ngam-ngam je? Boleh. Tapi high probability untuk MC, sangat-sangat high. Especially kalau baru-baru ni, kita tengok dalam SCPO kan, dia punya libas tu lain macam. Kalau letak ngam-ngam je, kena libas, MC, kita kalau sebab nak top up ni, dia ambil masa lagi tau. Nak ambil masa nak top up, bagi tahu reminder apa semua kan. So, kalau ada dua situasi. Yang pertama adalah kita MC. Kita nak trade lagi, kita pun top up lagi. Dia akan dah kacau dah timing yang patutnya kita dah ada setup nak masuk, kita terlepas dah setup tu. Sebab kita baru nak top up lagi. Compare dengan situasi yang kedua, kita dah ada modal siap-siap. Kena libas pun, kena stop loss, tapi buffer besar. So, kita boleh masuk the next trade dan mungkin the next trade tu akan cover losses kita yang ada. So, itu dua benda yang berbeza. So, kalau kita modal ngam-ngam pun, biasanya, ikut pengalaman saya lah, pengalaman peribadi saya sendiri, ngam-ngam, MC top up, MC top up, MC top up, lalas total yang top up tu samalah dengan 30% daripada 100% dari yang asal tadi. Mungkin kalau kita top up, macam saya kata tadi, sekejap macam mana balik tadi, okay. Contoh kita dah set 100,000 kan untuk perdagangan komoditi, untuk trading komoditi. Kita top up tu mungkin kalau totalkan semua memang dah 100,000 dah pun. Cuma kita tak sedar sebab kita top up asing-asing. So lebih baik kalau dapat kita prepare awal-awal modal yang besar untuk komoditi tapi gunakan modal yang kecil sahaja. Okay. So, boleh ke kalau nak guna, dia tak nak guna 20-30%, dia nak guna 50%. Maksudnya, dia increasekan, naikkan sikit risiko dia. So, Larry Williams kata apa? Dia kata boleh. Tapi benda tu macam spekulatif sangat. So, kita ni dah macam berjudi lah.
dalam kata bahasa lain dia. So dia kata kalau untung ke rugi ke tak payah bagi kredit apa-apa kat dia. Dia basically tak rasa bangga pun lah. Kalau korang uh, guna modal yang terlebih besar daripada yang sepatutnya tapi untung besar, bagi dia tak ada apa-apa benda tu. Itu macam kira luck lah, luck. Kalau dia kata itu kalau untung besar kita rasa bangga lah. Kalau rugi besar teruk lah jadinya kalau kita guna 50% daripada modal kita. So nasihat dia guna sahaja 20 to 30% daripada modal. Sebab dia pun guna 20 to 30% daripada modal dia tapi dia boleh untung besar gila. So dia kata jangan letakkan diri kita pada unnecessary tragedy. Bila kita dah terlebih guna modal kita, kita expose diri kita dengan risiko yang berlebihan, kita sebenarnya meletakkan diri kita kepada sebuah risiko yang tak perlu pun. Kita tak perlu pun tragedi macam tu. Tapi kita yang cari pasal sendiri. Senang cerita macam tu lah. Kita cari pasal sendiri sebab kita letakkan modal berlebihan. Modal berlebihan, risiko akan berlebihan. Okay, dan pengajaran dia, apakah pengajaran yang kita boleh dapat? Adalah kalau kita ada masalah modal, nak besarkan modal tu, kita kena increasekan income stream kita supaya dapat tambah kita punya allocation, modal allocation kepada commodity account kita. Tak ada cara lain lah. Sebab saya faham ramai yang modal ngam-ngam, saya pun macam tu, saya pun pernah rasa macam tu. So tak ada cara lain selain kita belajar trading, kita juga kena cari income stream yang ada supaya boleh tambah modal yang kita ada pada komoditi. Dan yang kedua adalah jangan all in. So never all in dalam saham ke dalam komoditi ke. Saya tengok ada persamaan dalam nasihat yang diberikan oleh legendary traders, iaitu money management tu penting. They never use 100% of their money. Diorang sentiasa gunakan sikit je duit, 20 to 30%, 40%. Dalam stocks mungkin naik lebih sikit. Tapi sentiasa jagakan dia punya money management tu sentiasa terjaga. So yang peraturan kedua pula adalah gunakan stop loss. So gunakan stop loss, jangan tak ada stop loss. Keluar daripada weak position. So kalau kita dah salah, keluar. Yang kedua, kalau dah silap, cut terus. So dua benda yang sama, kalau kita silap, keluar, kalau kita salah, keluar. Basically the same thing. Okay, tapi never hold on a losing position. Larry Williams, kita tengok ini antara benda klise yang saya kata tadi pada awal kan. Benda ni klise selalu disebut. Larry Williams tahun 1979, berpuluh tahun yang lepas pun ulang benda yang sama dalam buku dia. Diulang-ulang. Bila diulang-ulang ni kita tahu benda tu penting. So especially dalam SCPO, komoditi, pastikan sentiasa set stop loss. Jangan pernah buat open stop loss. Itu nasihat saya lah. Okay. Kemudian, berdagang dalam pasaran komoditi ni sangat berisiko. Kenapa? Kenapa kena guna stop loss ni? Sebab risiko tu lah. Dia ada ciri-ciri financial, emotional dan fizikal yang mampu wipe out beribu pedagang dalam sekelip mata. So siapa yang dah pernah trade, dia akan rasa, dia faham benda ni, dia tahu perasaan di wipe out macam mana. Memang kena duit tu kena wipe terus lah. So dia dah hantar ribuan mati awal. Ayat Larry Williams, dia dah hantar ramai mati awal, dia dah pecahkan keluarga dan bertanggungjawab dalam banyak lagi kejadian yang teruk. So dalam dunia trading ni banyak sisi-sisi buruk dia yang kita tak nampak. Keluarga mungkin terjejas sebab ini semua isu duit kan. So kalau kita tak jaga isu duit, dia boleh membawa kepada macam-macam isu yang lain. Dan tapi semua benda ni sebenarnya boleh dikawal dan boleh dielakkan pun. Hanya dengan menggunakan stop loss tu kita dah boleh kawal hampir 90% dari risiko yang ada dalam komoditi punya market. So dia risiko dia akan jadi very very high kalau kita tak letak stop loss. Bila letak stop loss dia, risiko dia macam mungkin dah half ataupun dah sangat-sangat dikawal lah. Okay, so ini sangat-sangat penting. Dan ini adalah mungkin nasihat yang tak berapa relevan untuk kita, iaitu jangan ada position lebih daripada 6 produk komoditi. Sebab dia kata dia pun tak boleh nak pantau sampai 8 produk. So ini tak berapa relevan sebab dekat traders kat luar negara, diorang trade macam-macam benda. Tapi kita ni hanya trade benda-benda yang syariah untuk Muslim lah. Mungkin untuk yang non-Muslim, dia boleh trade macam-macam lah. But so this might be relevant to you guys. So jangan over trade basically. Supaya sebab apa? Terlampau banyak position, terlampau banyak produk yang kita tengok, kadang-kadang kita lupa nak pantau. So bila lupa nak pantau ni, we are testing our luck. Kita macam tengah berjudi dekat nasib kita. Kalau kena dekat 6-6 ni okey lah. Tiba-tiba 5 ni kena salah position, dia libas kita tak sempat pantau, settle. Okay? So jangan, dan bila kita trade banyak sangat, dia juga boleh lead kepada overconfidence. Dan overconfidence ni boleh membawa kepada kegagalan. Okay? So confidence bagus, but overconfidence always sink the ship.
So macam mana kita nak tahu kalau kita ni dah overconfident ataupun overextended? So ada masa dua position pun kalau kita trade contoh FCPO, SBO, dua je, dua produk. Tapi dia boleh bagi tekanan yang berlebihan plus pendedahan kepada risiko yang sangat tinggi. So macam mana cara kita nak tahu kalau time tu contohnya kita ada long, kita tengah long dengan FCPO, SBO ni, dulu kita tengah long and masa tu market naik mencana-cana. Macam-macam kita pun tengah untung beribu, belas ribu, puluh ribu dalam account kan. Kita pun rasa kebal. Kita rasa okay confirm ni naik sampai 10 ribu ni CPO. Kita rasa kita tahu dah market nak pergi mana. Sebab kita tengah betul. Kita rasa tahu pasaran nak pergi mana. Kita rasa kita yang control the market. Kita rasa kita boleh, okay lah Jumaat ni aku rasa boleh dapat 1 juta ni. Kita punya confidence tahap macam tu. So bila kita dah rasa macam tu, emosi kita at the peak, itu adalah maksudnya kita dah memang overconfident. So kita boleh faham benda tu, kita boleh rasa. So bila jadi macam ni apa nak buat? Jual semua position yang kita ada. Larry Williams kata dan tunggu setup baru. So biasanya contoh dalam CPO benar, dah sampai 7,000 kan. Ada orang mungkin dia mungkin entry atas sikit tapi dapat 200 point. Contoh, bagi dia 200 point mungkin dah banyak. Dia dah confident, tak letak stop loss. Sekali jadi apa sekarang? FCPO kena libas ke bawah balik, dah sampai 6,100, 6,000 kan. So itu contoh-contoh. Bila kita dah rasa overconfident tu, better kita TP dulu, tunggu new setup untuk keluar. Okay? So macam mana nak letak stop point? Okay, ini pun soalan yang selalu orang tanya. Kan macam mana kita nak letak trailing stop Macam mana kita nak letak stop loss Selalu bila letak je kena. Soalan yang biasa dengar, 5,700 lah. 5,700 lah Fidel cakap. Kan biasa kita dengar kan. Asyik bila kena letak stop loss je kena. Bila letak stop loss je kena. Kadang-kadang saya nak tanya saya nak tanya balik soalan kan. Kalau letak stop loss, tak expect untuk kena, apa guna letak stop loss? Itu antara soalan yang selalu saya rasa nak tanya balik lah. Sebab stop loss diletak untuk berhati-hati kalau jadi apa-apa lah. Kalau kita salah arah kan. Tak adalah kita letak stop loss ni supaya tak kena. Okay, tapi macam mana cara Larry Williams letakkan stop loss dia? Okay, pernah rasa tak tahu mana letak stop loss? Larry Williams pun kata dia ada masalah yang sama sampai dia diajar oleh kawan baik dia, Bill Meehan. So, konsep stop loss Bill adalah fungsi utama stop loss Bill kata adalah untuk menjaga modal. Ini benda yang kita pegang baik-baik. So, fungsi utama stop loss ialah capital preservation ataupun capital protection. Kita nak jaga modal kita, itu sahaja. Itu je tujuan utama dia. Bukan tujuan utama dia supaya kita boleh maximize profit ataupun reduce loss ataupun yang lain-lain. Tapi tujuan utama nak jaga modal. Basically nak reduce kita punya losses lah. Nak jaga losses kita. So, kita tak perlu risau sangat. Bukan maksudnya tak perlu fikir. Tak perlu risau sangat kat mana nak letak. Exactly. 100%. Titik yang mana nak letak. Tapi, konsep utama adalah jangan biarkan loss lebih daripada 5% daripada modal yang kita tengah guna untuk trade tu. Itu konsep utama dia. So, contohnya, account 10,000, jangan biarkan satu position kita buat rugi daripada 500. So, again, ingat, ini adalah based on Larry Williams. So, benda-benda macam 5%, nilai-nilai tu kita boleh ubah. 3% ke, kita boleh kecilkan sikit. Okay? Macam saya tak akan buat satu position sampai 500. 500 tu macam 20 ticks kan. Biasanya saya 5 to 7 ticks. So 500 tu besar lah. So kita adjust benda tu. Tapi ingat poin utama dia adalah tujuan kita adalah nak jaga modal. So apa jenis stop loss ataupun trailing stop yang kita nak guna, itu adalah nombor 2. Kita nak guna ATR ke, moving average ke, market structure ke, guna SAR ke, benda tu adalah benda yang kedua. Yang pertama adalah kena ada dulu. Kena ada. Itu paling penting. So, peluang untuk survive lebih besar selagi bila mana kita ada stop loss. Sebab apa? Sebab bila kita dah set, contoh buffer kita 10,000. Kita ada stop loss 500 contohnya. So, kita boleh loss 20 kali. 20 kali trade, 20 kali loss sebelum kita dah tak boleh nak trade langsung dah. So, kita takkan ada 20 kali ni, 20 kali semua loss. So, akan ada yang mungkin trade-trade yang kita win dan win kita besar. Kan mungkin kita punya, kalau kita punya risk to reward ratio kita 6 to 1, 5 to 1. Biasanya saya punya risk reward ratio dalam lingkungan tu 5 to 1, 6 to 1. So kalau kita salah 3 kali pun, kita betul sekali je kita dah profit. So itulah kita nak cari. Kita nak increase survivability kita dengan ada stop loss. Okay. So macam mana kita nak menang walaupun kita kalah dalam market ni? So bila ada stop loss, sentiasa ada peluang nak menang lagi.
Bila tak ada stop loss, kita compare dengan trading yang tak ada stop loss, kena libas sampai 200 ticks. Kita letak stop loss 10 ticks. Orang yang 10 ticks, at least kita rugi 250. Orang yang tak letak stop loss, kena libas sampai 200 ticks, dah RM5,000 hilang. So, siapa yang lebih besar peluang nak menang kat sini? Of course lah, orang yang ada stop loss, yang mana modal dia terjaga. Walaupun dia loss sekali, tak apa. Daripada orang yang loss sekali, terus 200 kena libas. Okay, stop loss dapat elakkan sebab terbesar kekalahan. Okay, the biggest reason kita kalah biasanya adalah apa? Pertama, ketakutan. Kedua, hangus modal. So, dua benda ni kita takut biasanya sebab dah rugi besar. Kita rugi besar sebab apa? Sebab tak letak stop loss. Yang kedua, hangus modal sebab apa? Tak letak stop loss. Kena libas. So, kalau kita boleh elakkan dua benda ni, our biggest reason untuk fail dah dapat dielakkan dah. So, kita punya chances nak menang tu lebih tinggi. Dan stop loss juga boleh kurangkan risiko margin call. Okay, bila margin lebih banyak, buffer kita lebih banyak, emotion kita lebih stable untuk kita buat comeback dalam kita punya trading. Dan bandingkan dengan traders yang tak berdisiplin dan tak gunakan stop loss. Bersedia untuk bertindak adalah bersedia mentally dan financially. So, kita hanya boleh bersedia nak trade, nak tekan, nak react dengan setup-setup yang keluar dekat chart kita bila kita dah prepare mentally and financially. Mentally maksudnya emosi kita stabil. Financially maksudnya kita ada buffer yang besar lagi untuk kita trade. So, dua ni akan bantu preparation kita untuk trade. So, boleh tengok dalam gambar bawah ni macam mana dalam trading punya elements. Elements passion dan emotion adalah the biggest chunk, kan? Adalah ruang yang besar, paling besar. Faktor yang paling besar yang akan membantu dalam trading kita. So, stop loss sahaja nampak simple, tapi dia membantu untuk mengawal emosi kita. Dan ini akan bantu kita untuk berjaya dalam trading nanti. So, maintain the sense of internal satisfaction and the market becomes much easier. Bila emosi kita tenang, market lebih senang nak trade. Perhaps it's merely a facade, but that feeling of inner ease, kan, rasa tenang and well-being can only be maintained by correctly managing your money. Larry Williams kata. Okay, perasaan tenang, nak trade ni kena tenang. Bila tak tenang, semua akan tunggang terbalik. Semua akan kelang kabut. Ketenangan tu takkan tercapai kalau kita letak stop loss yang besar-besar dan tak letak stop loss langsung. Okay? So, apa takeaways yang kita boleh dapat? So, 30% rules tadi. Wajib letak stop loss. Jangan in position lebih daripada 6 produk. Kena stop loss bukan masuk kalah, tapi ada peluang untuk menang lagi. Okay? Baru satu bahagian habis. Okay? Ada panjang lagi ya. So, kita masuk pada section yang ketiga. System Fundamentals $1 juta Larry Williams. So, ini I think will be something new lah to you guys. Yang tadi maybe macam alamak klise lah. Ingat klise pun kena jangan take for granted. Tapi this one will be something new lah. Okay, fundamental. Kenapa fundamental ni penting? $1 million tools. Okay, so first sebab ada 3 benda yang Larry Williams dia share dalam buku dia. Kita tak ada go through deep sangat. Deep sangat memang tak ada masa. So, saya cuba go through surface asalkan boleh dapat the gist lah. So, the first smart money tools yang Larry Williams guna adalah Commitment of Traders ataupun COT in Commodity Futures. Yang kedua adalah The Journal of Comments ataupun Wall Street Journal. Dan yang ketiga adalah Determine what the commercial interests are doing in commodity market. Okay? Dan yang ketiga, bagaimana nak menilai berita fundamental. So, fundamentals, kenapa dia benda ni penting? So, dia sebab adalah keunikan komoditi. So, saya tahu dalam komoditi especially, ramai disregard fundamentals. Saya pun disregard fundamentals, to be honest. Saya purely technical. Tapi lepas saya baca buku Larry Williams, saya rasa saya nak cuba untuk adaptkan fundamentals benda yang dia ajar dalam saya punya trading. Okay, sebab Larry Williams dia gabungkan fundamental dan technical dalam komoditi trading dia. So, kenapa dia benda ni penting? Sebab keunikan komoditi itu sendiri. Komoditi ni adalah sebuah pasaran yang realistik. Sebab dia based on the real supply and demand pressure. Memang kalau kita beli FCPO, memang dijual dan dibeli FCPO ni dieksport ke negara lain, diimport ke tempat kita, kan diceritakan dalam berita, menteri target 9,300, harga sawit. So, benda ni benda yang real. Memang berlaku, the business.
Yang kedua, tekanan. So dia real, the supply and demand is real sebab based on the real needs dalam market dunia. So poin 1 dan 2 ni menyebabkan keseluruhan struktur fundamental ni actually penting. So view fundamental menentukan sama ada kita nak long ataupun short dalam suatu produk komoditi dan membantu untuk kita buat risk evaluation. Mana yang lebih berisiko? Contoh based on fundamental, kita nampak dia nak pergi long. So bila kita short, risiko lebih sikit. Okay. Tapi kena ingat, bila kita kata pasal fundamental, kita kena relate balik yang Larry Williams ni dia short term traders. Dia bukan intraday, dia short term traders. Minimum holding period dia 2 minggu. So sebab tu maybe fundamental lebih penting untuk Larry Williams. Tapi kita boleh adaptkan lah. Mungkin ada poin-poin kita boleh ambil. Walaupun kita intraday, tapi ada poin-poin yang kita boleh ambil. Kita boleh gunakan dalam trading kita. So, memahami fundamental dengan baik, kelas faham mana harga patut pergi based on the fundamentals. Dia akan membawa kepada kecemerlangan dalam trading kita. Dan nombor 5, bila kita dah faham fundamental ni semua, kita akan kurang dipengaruhi dengan erratic swings ataupun a short term movement. Kadang-kadang intraday kan banyak naik turun, dalam seminggu banyak naik turun. Tapi kalau kita pegang swing traders dalam FCPO, jarang orang buat. Saya pernah buat. Saya pernah swing FCPO, so saya faham. Tapi dia very, very risky. So, tak adalah recommend tu semua orang tu swing dalam FCPO ni. Tapi one day, when you have achieved certain milestone, kalau korang dah power dalam intraday, saya sangat highly suggest lah untuk try swing dalam FCPO. Sebab tu lebih high reward. High risk, high reward. Okay. So, bila kita dah faham ke mana harga patut pergi, kita akan kurang dipengaruhi lah dengan all the short term movement dalam commodity market. Hari ini dia naik, esok dia turun, tak kisah. Tapi kita rasa dia akan patut naik in the long term. So, kita akan hold. So, pegang position in the longer term, kita boleh buat untung lagi besar. So, this is based on my personal opinion juga. Based on my personal experience. So, bila saya hold, saya pernah hold berminggu-minggu, FCPO ni boleh dapat untung 6 figures. So, minda yang tenang juga. Sebab kita tak selalu keluar masuk. Kan, intraday banyak keluar masuk, kadang-kadang pressure. So, bila kita ada good position, kita hold for a longer term, several weeks maybe, after effect, kita akan dapat minda yang tenang. Dan benda tu dah cukup berbaloi lah. Kita bila dapat minda yang tenang ni, dah berbaloi dah. Kita kaji all the fundamental yang ada. So, ini adalah, semua yang saya tulis ni, semua yang saya share ni adalah ayat-ayat Larry Williams. So, contoh inilah supply and demand. This is the supply and demand chart. Saya rasa semua faham. Very basic dia. Kan kalau high demand, low supply, harga akan naik. So, $1 million tool. So, Larry Williams, dia jumpa 3 aspek yang dibuat oleh mereka yang lebih bijak daripada dia. So, dia pun gunakan 3 benda ni, 3 benda yang tak berulang dan database ni untuk buat fundamental view terhadap market. So, yang pertama adalah commitment of traders in commodity futures. Ataupun short dia adalah COT. So, this is a reports. Commitment of traders ni apa? Dia macam sebuah report yang dikeluarkan oleh USDA pada 10 hari setiap bulan. Dekat Malaysia, saya tak sure FCPO ada ke tidak. Saya pernah cuba cari tapi tak jumpa. Tapi we can apply dekat SBO dan WTI. So, laporan dia akan keluarkan report position long dan short yang dipegang oleh pedagang besar dan kecil. So, pedagang besar dalam istilah dorang dekat sana adalah commercial traders. Dia panggil commercial traders. So, ini a very big fund macam ni lah. Either real company yang berurus niaga dalam komoditi tu, investment bank, semua big fund. Itu adalah commercial traders istilahnya. So, pedagang kecil, keberangkalian lebih tinggi untuk salah dalam market. Dan vice besar dalam pedagang besar. Sebab apa? Sebab pedagang besar ni, dia memang tahu real punya market macam mana. So, kalau dia nak beli dan dia hold, memang mungkin dia sebab dia tahu dan dia expect harga akan naik lagi in the future. Dia tahu demand tengah tinggi sekarang tapi supply tak banyak. Ladang kelapa sawit tak banyak buat sawit ke apa ke. So, diorang tahu benda-benda macam ni. Contohnya Cartakon pada 1923. Saya akan tunjuk sekejap lagi. So, dekat sini, apa yang saya nak tunjukkan gambar ni adalah, kita boleh tengok dekat, ini adalah Commitment of Traders report yang baru untuk soybean oil. So, kita boleh nampak dia akan bahagikan non-commercial dan ada commercial. Boleh nampak sini? So, bila commercial, kita boleh nampak position long berapa banyak sekarang yang commercial pegang. 190,000. Kalau short berapa banyak? 300,000.
So, non-commercial pula berapa banyak? Long lagi banyak daripada short. Commercial pula terbalik, short lagi banyak daripada long. So, bila jadi macam ni, adalah dia punya interpretation kan, kita akan tengok kejap lagi. Nah, okey. Saya ternampak soalan orang tanya tadi, tapi tak apa, saya hold soalan tu sampai ke hujung. So, ini adalah contoh dalam buku Larry Williams, dia tunjuk benda yang sama. Based on chart. Okey, kita boleh tengok dekat sini. Okey, saya harap semua nampak. Saya buka laser point dulu. Laser pointer. Okay. So boleh nampak, ini adalah based on COT report tu. Pada waktu harga dekat sini, kita boleh nampak the commercial traders dia hold 27,000 long position dan short position hanya ada 4,000 lebih sahaja. Waktu harga dekat sini boleh tengok point dekat mana harga, long ada 40 lebih ribu dan short ada 7,000 lebih. So, waktu long position ni, report ni dikeluarkan dan orang tahu berapa banyak yang commercial traders ni hold long, sangat-sangat banyak, market masa tu kita boleh tengok harga dalam ranging lah lebih kurang. Dia tak bergerak lagi. Tapi lepas tu kita tengok apa yang jadi, harga mencanak naik ke atas. So, interpretation ni, kalau kita faham interpretation ni, dia tengah hold banyak gila long ni. So, bila commercial traders hold long yang sangat-sangat besar compare to short dia, itu adalah satu indikasi yang dia expect harga akan naik lebih tinggi. Kita akan tengok kat sebelah. Okay. So, pedagang besar, dia jangkakan harga kon akan meningkat. Commercial traders lah, pedagang besar ni. Okay. So, walaupun market tengah ranging waktu tu, tapi commercial traders ada a very big position compare dengan short position dia. So, laporan tu, the COT tu dah bagi indication yang hampir confirm untuk traders beware akan ada a very big movement dalam con punya market waktu tu. Based on the report sahaja. Kemudian, keluar. Sekejap. Balik pada normal lah. Sekejap saya punya headphone habis bateri. Charge jap. Okay. So, alat fundamental yang pertama yang kita ada adalah laporan pedagang besar ataupun this COT, Commercial Traders punya report. So, tujuan laporan ni bukan untuk tunjukkan dekat mana pedagang besar ni berada dan apa yang diorang buat. So, basically dia bukan timing tu lah. Bukanlah kita kata confirm akan naik. Tapi dia untuk bagi kita alert. Bila pedagang besar ni hold a very big position dekat long, dia akan alertkan kita ada very big possibility harga akan bernaik. So, macam basically, Larry Williams harap kita depends 100%. Dia bukan kata ini confirm akan jadi. Tapi dia bagi satu expectation dekat kita. Apa yang possible untuk jadi dekat market. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah, the second smart money tool adalah the Journal of Commerce and Wall Street Journal. So, ini adalah sumber data yang sangat penting. Tapi 98% terlepas pandang. So, untuk fahami kepentingan data ni, kita kena fahami dahulu pergerakan dalam pasaran. Okay, so, ini pun another interesting thing yang saya belajar. So, biasanya, komoditi yang delivered pada Disember tahun ini akan dijual pada harga yang lebih tinggi daripada yang delivered pada bulan Jun tahun yang sama. Okay? Sebab apa? Yang pertama, individu yang hold komoditi sehingga penghantaran pada bulan Disember akan bayar lebih banyak kos pegangan. Basically banyak fees dia kena bayar. Kos penyimpanan, insurans, interest untuk bulan Julai sampai Disember dia kena bayar. Tapi kalau delivery di bulan Jun, dia tak perlu serap kos-kos ni. So, sebab itulah komoditi yang lebih jauh akan dijual lebih mahal berbanding bulan yang lebih dekat. Generally macam tu. Okay, so contohnya, kan kita siapa yang trade FCPO mungkin tahu, kan kita ada FCPOK, FCPOM, FCPON, FCPOQ, kan dia memberi indikasi bulan-bulan yang berlainan. So, contoh kalau FCPO tu bulan Jun punya, compare dengan FCPO bulan Disember, sepatutnya Disember tu lebih mahal harga dia berbanding Jun. Okay, itu adalah rule kita yang pertama. Tapi Larry Williams kata, tulis ni kat kertas dan tampal ke mana-mana. Dia kata ini adalah basic kepada $1 million fundamental system dia.
Tulis kat kertas, simpan dalam poket. So, reversal kepada spread harga ni adalah sangat signifikan. So, kalau berlaku benda yang tak sepatutnya jadi, sangat signifikan. Apa yang dimaksudkan dengan reversal adalah apabila kontrak yang lebih dekat dijual pada harga yang lebih tinggi berbanding kontrak yang lebih jauh. So, ini adalah sebuah bukti kukuh yang ada orang, ada sebuah manusia ni, satu company sanggup bayar dengan harga yang lebih mahal kontrak yang lebih dekat. Sedangkan sepatutnya jauh lagi mahal kan. Itu adalah the general rule lah. Tapi dia sanggup bayar lebih mahal kontrak yang lebih dekat. Sebab apa? Sebab maksudnya dia perlukan benda tu cepat. Ada very high demand. So dia betul-betul nak komoditi tu sangat-sangat sampai sanggup bayar harga yang lebih tu dapat. So orang-orang ni adalah pedagang besar dan komersial yang ada banyak duit daripada orang awam. So pedagang komersial lah yang perlukan the real commodity. Kan macam FCPO ni mungkin macam Felda ke, orang-orang peniaga kelapa sawit ke, orang-orang yang memerlukan kelapa sawit ni dalam real life diorang. Yang memang gunakan kelapa sawit in a real business. So penggerak spread yang premium itu kita istilahkan sebagai smart money. So bull market dia akan bagi signal. Sorry, belum lagi Bull market akan ada signal yang lebih awal. Kita boleh nampak signal bull market yang lebih awal daripada premium spread ni. So saya bagi contoh sini, satu daripada FCPO punya chart. Rasa nak share juga Okay, kita boleh tengok dekat sini, ini contoh yang terbaik. Okay, kita boleh tengok daripada line atas ke bawah ni adalah bulan Mei, Jun, Julai, Ogos, Oktober. Lebih kurang tu lah ikut susunan Mungkin ada bulan yang tak ada ke, tapi dia ikut susunan. Yang makin jauh. Kita boleh nampak dekat bawah x-axis kita boleh nampak lah ni sampai Januari punya chart. Okay, dan kita boleh tengok sini kontrak yang lebih dekat harga lebih tinggi daripada kontrak yang lebih jauh. Okay, ni semua clear Semua nampak? Kalau nampak type nampak kat dalam komen. Saya penat-penat bercakap seorang. Tak nampak? Wah, tak nampak pula. Apa yang tak nampak tu? Okay, nampak. Okay. So ini dah reflect kepada teori yang kita cakap tadi. So bila harga expect akan naik, kontrak yang lebih dekat, harga dia akan lebih tinggi daripada kontrak yang lebih jauh. So kita nampak ini benda yang dah terjadi. Okay, so kita tengok pula sebelum ni macam mana. So sebelum ni macam ni. Okay, kita ingat color dia. Yang biru Mei, paling dekat. Yang latest lah. Yang purple yang paling jauh. Okay, kita ingat tu je. Sebab ni tak ada label lah. So, bila tengok, ini adalah waktu bulan November, Disember. Boleh tengok kat bawah. Dekat mana location warna biru? Bawah sekali. Nampak bawah sekali, purple kat mana? Atas sekali. So, sebelum ni, biru yang paling apa panggil? Paling murah. So, yang paling dekat, paling murah. So, itu adalah yang sepatutnya lah. Tapi, apa yang terjadi sekarang, actually dah ada silangan ni. Kita boleh nampak sini dia naik atas, nanti dia bersilang ke atas biru ni. So premium dia semakin lama semakin dekat. So itu adalah indication yang harga dah menjadi semakin bull. Kita boleh nampak dalam SCPO punya market. So it is reflected lah dekat dalam sini. Saya nak share dalam trading view sebenarnya lagi nampak. Tapi saya takut susah kalau tukar-tukar. So saya ambil gambar je. Tapi korang boleh tengok. Letak comparison chart dekat trading view. Korang boleh tengok sendiri. So, Ted Rice, dia Vice President of a Commodity Research dekat Continental Grain waktu tu. So, Continental Grain is salah sebuah commodity dealers yang terbesar di dunia waktu tu. Dia bagi tahu pada waktu tu dia cakap antara sebilangan insiders insider yang bagi tahu kepada public apa kepentingan spread premium ni. Dia cakap we can say carrying charges exist when grain isn't wanted at existing price. Okay, apa maksud dia? Ni pengumuman terbuka daripada dia. Dia openly cakap. So, carrying charges ni maksud dia kontrak lebih jauh dijual pada harga yang lebih mahal. Itu je lah. Fancy word. Tapi basically apa yang saya cerita tadi. So, bila kontrak yang lebih jauh dijual harga yang lebih mahal versus yang lebih dekat, komoditi tu tak ada permintaan yang kuat sangat. Orang tak kisahlah, orang tak nak bayar mahal pun yang kontrak yang dekat ni. Tapi bila mana sebaliknya terjadi, kontrak yang lebih dekat dibeli pada harga yang lebih mahal, komoditi tersebut ada very big demand dan bull move sedang atau bakal berlangsung.
So, pengajaran yang kedua adalah ikut rapat premium ni untuk kita buat forecast sama ada bull ataupun bear market. Okay, yang ketiga. Third smart money tool adalah determine what the commercial interests are doing in commodity market. So, again, commercial interest ni adalah the large money. Macam mana kita nak decide? Kita tengok orang buat apa. Selain daripada dua benda tadi. Adalah melalui open interest. Open interest adalah cerminan aktiviti komersial. So, commercial activity dalam market ni, diorang adalah the main factor lah dalam market kita yang menggerakkan market. So, mereka juga mengikut Larry Williams, adalah short seller yang terbesar sebab diorang nak hedge risiko diorang. So, diorang ada banyak komoditi tu. So, diorang akan short lebih besar lagi sebab diorang nak hedging. Hedging ni maksudnya diorang nak imbangkan diorang punya risiko. Kalau diorang hold long saja, risiko besar sangat kalau tiba-tiba jatuh. So, bila mana diorang tengah hold long yang besar, sebab diorang akan ada short sell yang besar juga sebab diorang nak bagi balance the risiko. Okay, secara ringkasnya macam tu. Jadi, bila mana diorang tak short sell ataupun yang the big money ni tak buat hedging, maksudnya diorang percaya harga akan naik dan naik. Boleh faham ke maksud saya? So, biasanya diorang short sell. Tapi kalau kita tengok dekat based on the report, open interest, diorang tak short sell, maksudnya diorang hold long tapi tak ada short dekat kontrak lain. Maksudnya diorang memang tahu, ini nak naik tinggi ni. Macam tu. Okay? So, open interest ni hanya akan jatuh kalau short seller cover short dia. Maksudnya dia TP lah. Dan meningkat kalau makin banyak short. Lebih banyak orang short, lagi tinggi lah dia punya short seller tu. Okay. So, open interest ni, kita tengok dekat gambar ni, dia adalah basically reflection of dua kontrak yang berbeza. Ada ke saya tunjuk sini okay, saya tak tunjuk sini. Tapi ini contoh open interest. Ada seorang long, ada orang short. For every long akan ada every short biasanya. So, dua tu, the total adalah, kalau contoh macam ni, dalam gambar ni, Alpha long 5 kontrak. Bravo long 5 kontrak. Charlie short 10 kontrak. So, kontrak yang open, sebenarnya ada 10 kontrak je. Sebab 10 tengah long, 10 tengah short. So, dia partner together. Okay, so 10 open interest. So, I know this, yang pasal open interest ni, dia complicated sikit. So, ini untuk homework korang. Okay, untuk baca. Kalau explain lebih, takut tak sempat. Cukup faham the basics. Okay. So, smart money majority short seller. So, bila secara ringkasnya, kalau open interest meningkat, commercial tengah bearish. Okay, sebab diorang majority short seller. So, bila diorang short banyak, open interest akan makin menaik. Sebab apa? So, maksudnya waktu tu commercial traders ni dia tengah ada bearish view dekat market. Kalau open interest makin berkurang, commercial tengah bullish. Okay, so ini adalah Larry Williams punya interpretation. Kalau kita Google tentang open interest ni, dia ada interpretation yang berbeza. Seperti dalam gambar ke atas ni. So, ini sebab ada different interpretation lah. Different kegunaan. So, ini untuk bacaan kemudian. Untuk bacaan kemudian, korang boleh baca. So, sekarang saya share apa yang Larry Williams cakap dulu. So, kita boleh tengok dalam gambar ni, contohnya. Okay. So, kalau price tu, ini salah satu syarat Larry Williams lagi. Kita tengok open interest, kita kena padankan dengan harga. So, dia akan cari harga yang berada dalam keadaan trading range. Dia sideway, ranging. So, bila harga tu dalam keadaan ranging, tapi open interest tiba-tiba decline, maksudnya harga tengah nak bullish. Dan the opposite for bearish. Okay, dalam gambar ni boleh tengok. So, Larry Williams dia gabungkan dengan trading range. Dia tak cari yang tengah uptrend, tengah downtrend, tak. Dia cari dalam trading range. Kalau tiba-tiba open interest menurun, maksudnya harga orang yang short sell tadi tu macam dia dah cancel lah sell dia. So, yang tengah long ni makin bertambah-tambah. So, sebab tu open interest makin berkurang. Okey, contoh. Dia bagi contoh. Harga waktu ni, boleh tengok, dia dalam keadaan ranging. Okey, tapi open interest tiba-tiba jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. Waktu ni dia macam tak bergerak lagi harga. Salah. Sekejap. Saya tukar laser sekejap. Okey. Waktu ni harga macam dalam ranging lagi lah. Okey, masih dalam ranging. Tapi open interest dah jatuh kau-kau dah.
So harga dia tak ada bergerak terus bila open interest jatuh. Tapi dia bagi satu indication yang harga bakal menaik. So bila kita tengok tak lama selepas dia jatuh, perlahan-lahan dia ranging, masuk pom naik ke atas. Sebab apa? Sebab open interest dah berkurang. Maksudnya yang short seller tadi tu dah tak short dah. Semua long banyak-banyak. So sebab tu open interest berkurang. Okay? So ini pening sikit. Tapi boleh tengok recording nanti. Harapnya ada recording Okay. So itu tentang open interest. Korang okay open interest reply sikit dekat chat. Okay ke tidak? Saya sambil tukar gero balik ni. So macam mana kita nak menilai berita fundamental pula? So masalah terbesar pedagang, traders adalah terlalu banyak berita. Banyak sangat news. Saham ke, komoditi ke banyak sangat news. Okay. Menteri kata nak pergi 9,300. Tapi tiba-tiba SCPO pergi 5,700. So banyak sangat news. So anggap, Larry Williams kata, rules dia adalah anggap apa-apa berita hanyalah berita. Dia tak bawa maksud apa-apa. Dia hanyalah sebuah berita. Faham kita kadang-kadang kita anggap berita ni adalah confirm jadi. Tak, Larry Williams kata, kalau benda tu berita, anggap berita. Dia cerita. Anggap sebagai sebuah cerita je. Tak ada membawa maksud confirm akan jadi ataupun tidak. So apa yang kita perlu buat dengan berita ni adalah apa yang lebih penting adalah reaksi pasaran kepada berita. So macam mana market react dengan news yang keluar? Okay, contohnya, kalau berita bearish keluar, tapi pasaran dia tak react, sangat ke bawah, maka kita boleh anggap pasaran sebenarnya sedang kuat dan dia bersedia nak naik lagi tinggi. Okay, so keluar market buru-buru pasal CPO kan, kena ban lah, itulah, inilah. Tapi harga tak jatuh sangat. Dia kalau patutnya, kalau berita teruk sangat, mungkin harga dia jatuh teruk lah. So kita boleh anggap sebenarnya market strong. Dia tak react pun dengan bearish news. So dia tengah bertahan dekat support sebelum dia naik ke atas. So itu adalah Larry Williams punya tips. Dan jangan menilai berita, tapi kita belajar untuk analyze reaction pasaran kepada berita. Kita nak belajar analyze the market reaction towards news. Bukan analyze news, market reaction kita nak analyze. So kita gabungkan. Padankan antara berita dan market reaction. Tengok, news macam ni, market macam mana. News macam ni, market macam mana. Dan bila kita belajar, kita praktis buat macam tu, kita akan jadi master kepada berita-berita fundamental. Instead of tengok berita je. So contoh yang baik maybe lah yang latest FCPO ni lah, yang pasal menteri target sampai 9,300. Tapi tengok, adakah pasaran bertahan? Tak bertahan. 7,000 dia boom ke bawah. So sana adalah, kita boleh tengok lah, bunyi macam bagus, tapi market tak react. So maksudnya market dah tak strong. Dia akan ke bawah. So itu contoh mudah lah yang untuk share. So key takeaways kita. Sistem fundamental $1 Larry Williams. So fundamental secara kukuh dia boleh membantu nak long atau short, penilaian risiko terhadap position yang dia ambil, swing untung lagi besar. Metodologi trading bersama 3 alat smart money, analisis laporan perdagangan besar, COT tadi, overhead cost, okay, yang ni tadi pasal premium spread, dan yang ketiga adalah commercial interest, iaitu open interest. Okay? Dan menilai berita berdasarkan reaction pasaran. Yang keempat. Okay, ada masa lagi ke Tuan Reza? Tadi tak dengar. Okay, yang bahagian keempat So kita cuba laju. Ini laju sikit Okay, pengenalan spotting the best trade. First indication of $1 million trade. Second indication of $1 million trade. Dan 4 alat tambahan yang Larry Williams bagi. So ini saya dah cerita banyak asas dia dalam yang sebelum ni, bahagian 3. So bahagian 4 ni akan laju sikit. Okay, so basically Larry Williams kata, a very good trader, dia akan tunggu sampai setup yang very high probability nak menang keluar. Baru dia tekan. So 10-1 maksudnya very high probability nak menang. Okay, so tengok quote bawah, Alexander Elder kata, it is essential to wait for trades with a good risk to reward ratio. So, ini style Larry Williams juga. So, apa definition ni kepada trade yang 10-1 ni? So, dia kata berdagang ni dah susah. Asal korang nak ambil extra risk pula kan. So, tunggu je lah sampai the best trade keluar. Macam tu lah dia kata. So, lagi tinggi chances nak menang. So, spotting the best trade. So, Larry Williams
admit dia tak jumpa lagi cara nak kesan semua big move dalam market all the time. So basically tak adalah holy grail. Larry Williams pun admit tak ada holy grail dalam market. Dia punya teknik pun bukan holy grail. Tapi dia ada kriteria yang digunakan, dia punya set of rules untuk tentukan kemungkinan lebih kuat nak naik ke turun harga tu. So tujuan dia apa? Kenapa dia nak ada set of rules ni? Supaya dia boleh bezakan trade yang biasa-biasa, yang doubtful, boleh dipertikaikan versus a very super trades. So dia nak cari the super trades ni. So dia membolehkan juga untuk kita lihat pasaran in a long term punya view. Kan? Kita tak perlu tengok selalu lah. Kan intraday kan tengok selalu. So ingat Larry Williams ni jenis swing sikit. Yang kelima, dua faktor utama dalam memilih bankable trades ataupun the 10 to 1 trades lah yang very high probability ni adalah premium spread dan open interest yang kita dah belajar tadi. So kita tengok yang pertama. So bila dua faktor ni ada, peluang adalah setinggi 75% berpihak kepada traders. Dan untuk naikkan lagi the probability, Larry Williams tambah lagi 4 faktor yang lain. Iaitu contrary opinion, reaction news kepada berita, trend dan chart formation. So yang pertama, so bila ada premium, ini adalah kunci utama yang akan increase winning probability kita dalam market. Okay, premium kita dah cerita tadi so saya tak cerita balik. So kalau kontrak lebih dekat dijual pada harga yang lebih tinggi, bull. Itulah point dia. So spread yang macam tu adalah bullish premium yang menunjukkan komersial nak produk tu sekarang dan sanggup bayar harga lebih tinggi. So kita boleh tengok contoh harga cotton kat sebelah. Okay, kita tengok contoh sini, yang garisan biasa adalah Julai dan putus-putus adalah Oktober. So kita boleh tengok harga Julai lagi tinggi dijual daripada Oktober. Sampai berterusan lah, sampai ke atas. Okay, contoh yang paling lagi simple adalah FCPO lah, yang saya dah tunjuk tadi. Okay. So contoh next adalah, so kalau nak long cari bullish premium, kalau tak ada keberangkalian dan naik tak begitu cantik. Okay, but ingat ini adalah untuk swing. Intraday ni kita kena adjust sikit. Mungkin kita boleh gunakan ni untuk a longer term view kepada market. Okay, charter spread. So ini dia tunjuk juga spread chart. Orange juice November January versus cotton Julai Oktober. So spread orange juice bertukar daripada premium jadi discount. Okay, mula-mula mahal yang awal, lepas tu jadi discount. Kita tengok So waktu tu ramai analis buat jangkaan bull market untuk orange juice. Tapi trend tu tak bertahan. So waktu tu komoditi kebanyakannya buat bull market. Tapi orange juice kekal flat. Dan kita dah boleh expect dah benda tu akan jadi bila mana spread premium dia jadi discount punya spread. So itu yang Larry Williams sampaikan. Kita dah boleh agak akan jadi awal. Analis silap. Semua analis silap waktu tu. Tapi based on the spread, Larry Williams betul. So boleh tengok dekat sini. November versus January, orange juice. Asalnya premium, November lebih mahal daripada January. Tapi kemudian kita tengok jadi apa? January lebih mahal daripada November dekat sini. Dan dia jadi sideway. So ini contoh terbaik. So bila tak ada premium signal, terlalu awal untuk expect harga orange juice akan makin menaik. Okay, contoh berbeza, cotton waktu tu. Dia dah tunjuk premium awal lah, masa harga masih lagi rendah. Tapi waktu tu ramai analis expect inilah the main major bear market. Kalau cotton bear market, logic Larry Williams, dia kata, kenapa komersial sanggup bayar harga premium untuk the near contract? Kenapa tak tunggu sampai harga jadi lebih murah pada masa hadapan? Sebab tengah bear kan, harga akan makin turun. So kenapa orang bayar lagi mahal untuk kontrak yang berdekatan? So tak lama selepas premium tu jadi, cotton buat bull market yang terbesar dalam sejarah. So $1,000 satu kontrak waktu itu, dia menjadi $27,000 dalam masa kurang 12 bulan. So 2,000% dalam kurang 12 bulan. So ini contoh FCPO yang saya dah tunjuk tadi. So semua dah faham kan spread ni? Tapi Larry Williams kata apa? Dia kata jangan gadai tanah untuk premium teori ni. Dia bagi amaran kepada kita. Sebab dia kata kita masih perlu tahu pasal market untuk elakkan daripada terkena. So gunakan ni sebagai kita punya ilmu baru dan cuba backtest dalam market FCPO ataupun SBO. So peringatan, premium tunjukkan jalan, tapi dia bukanlah 100% jadi. Dan bukan semua bull market ada premium, dan ada juga alat lain untuk tapis bull market yang kuat, tapi bukan premium. Okay, nak kata dia bukannya holy grail.
So, pengajaran kedua adalah selepas spread tersebut meningkat ataupun berkurang, kita ada info tambahan tentang pasaran. Okay, pasal premium Kalau premium tu makin mengecil, maksudnya kan mula-mula dia besar. Harga tu besar. Tapi kalau harga tu makin mengecil, maksudnya market tengah ada selling pressure. Dan rally sepatutnya bermula kalau spread tu semakin besar. So, kita boleh tengok dekat sini. Contoh yang ada dekat soybean meal ni adalah dekat hujung bull dia, premium dah mengecil. Sebelum tu premium dia punya spread ada spread. Premium spread ada. Tapi masa dekat hujung-hujung ni kita dah tengok premium dah tak ada. So, waktu tu lah puk jatuh ke bawah. Dan cattle pun sama. Kita boleh tengok awal ni, kalau zoom sebenarnya boleh nampak, awal ni ada spread terjadi, Oktober versus Disember. Tapi atas-atas ni Oktober yang line biasa, Disember yang line dotted line. Atas ni kita boleh nampak, dotted line dah atas balik daripada the bold ni line. So, semua tanda-tanda awal lah. Tanda-tanda awal yang the spread premium dah habis, bull pun mungkin akan habis. So, signal keluar awal, tapi harga naik-naik lagi kan? Dia akan naik-naik lagi. Tapi lepas tu betul-betul jatuh pun ke bawah. Habis dah dia punya bull punya movement. So, second indication of a $1 million trade, open interest. Tadi premium spread, ni open interest. Open interest ni kita dah cerita dah tadi. So, saya tak cerita panjang. Okay. So, bila tak ada short selling, which is open interest berkurang, plus ada premium, inilah bankable trades dengan peluang 10 to 1. Larry Williams punya teknik. So, vice versa, kalau pasaran tak ada premium, tapi ada peningkatan mendadak dalam short selling. So, open interest akan meningkat. So, ini adalah peluang 10 to 1 untuk short. So, statistik open interest akan tunjuk sama ada commercial ni tengah jual ataupun hedging position short yang diorang ada. So, Larry Williams dia buat $30,000 to $100,000 a day dengan open interest ni sahaja. So, I think ini adalah tools yang berguna jugalah untuk kita try apply. Kalau FCPO tak ada pun, soybean oil ada dengan WTI. So, tapi banyak orang salah faham dengan open interest ni. So, sebab dia confusing sikit dan complicated sikit. So, fahamkan betul-betul dulu, backtest dulu sebelum guna. Okay. Ini pun dah cerita tadi. Saya tak cerita balik sebab tak ada masa. Ini contoh gambar tadi kan. Bila open interest meningkat, maksudnya short selling meningkat, harga akan ke bawah, bearish. So, tengok. Dan lepas tu harga pecah ke bawah. Dan opposite untuk kalau bullish. So, ini contoh real antara kenaikan atau penurunan open interest. So, ingat Larry Williams kata, kalau tak ada trading range, dia kurang signifikan. Larry Williams biasa akan cari open interest yang meningkat atau menurun pada trading range. Harga tu masih dalam trading range. So, kalau dalam gambar ni, korang boleh tengok. Masa ni tengah dalam trading range ke atas ni. Open interest masa ni menaik. Okay. Lepas tu dia menurun. Pup ke bawah. Lepas menurun tu harga naik ke atas. Okay, dan dia tak applicable untuk semua produk komoditi juga, Larry Williams kata. So, dia sebab diorang ni, dia trade macam-macam produk. So, dia tak perlukan setiap produk untuk ada open interest. Dia akan cari mana yang memang dah terbukti open interest so berkesan untuk produk tu, dia akan trade produk tu. So, ni lain sikit dengan kita lah, sebab kita limited produk kan. Diorang macam saham benda tu, kan? Banyak pilihan. Itu yang berbeza sikit. So, ini contoh lain. Open interest meningkat, maksudnya apa? Short selling makin bertambah. So, dia tak jadi awal, maksudnya harga naik lagi, tapi lepas tu dia jatuh ke bawah pun. Okay, dalam pasaran, kalau dalam pasaran yang bear, yang kuat, ada rally, lepas tu nampak open interest meningkat mendadak, cari short. Dan Larry Williams kata, kenaikan kena lebih 25%, barulah signifikan. Dia kata itu adalah commercial punya open interest. Maksudnya, dia punya short yang banyak tu daripada commercial. Kalau kurang, tak signifikan sangat. So, itu adalah 2 yang dia gunakan. Apa 4 alat tambahan dia bagi untuk tingkatkan probability lagi? Yang pertama adalah contrary opinion. So, contrary opinion ni adalah pandangan berlawanan. Contrarian. So, waktu million tool ni bagi signal beli, tapi ramai analis kata jual, kita punya peluang nak betul lebih tinggi. So, ini contrarian. So, antara contrarian opinion rules adalah kalau ramai orang expect harga tu nak naik, the opposite will happen. Okay, tu cara mudahnya.
So dekat US, diorang ada website untuk tengok the percentage of bull versus bear punya opinion by analyst, dia simpan benda tu, ada data. So kita boleh tengok, kalau ramai sangat 100% kata bullish, maksudnya dah tak lama lah nak sell off lah. Kalau baru 15 to 30% ada peluang ada kenaikan lagi. Dan dia kena supported dengan analisis lain. Yang kedua adalah reaction berita, sama macam kita cakap tadi. Kalau waktu ni $1 million terus bagi signal beli, keluar berita bearish, tapi market tak react sangat, maksudnya ready lah untuk ada peluang untuk naik. Dan benda ni dah terjadi kepada copper tahun 1973. Waktu tu open interest menurun, premium semakin bagus. So bullish sign lah. Dan keluar berita banyak copper nak dijual pada harga diskaun. So very bearish punya news waktu tu. So expect untuk limit down. Tapi harga hanya jatuh sikit je dalam 2 jam pertama lepas open market, lepas tu dia naik terus ke atas. So maksudnya bearish news tu dia tak bagi kesan kepada pasaran. So itu tanda-tanda awal kita boleh gunakan. Yang ketiga adalah based on chart pattern. Kalau ada dalam lepas trading range terjadi, tiba-tiba ada gap, pecah atas bawah lah. So itu antara dia akan bagi indication sama ada nak naik ataupun turun. Yang keempat, trend direction. So Larry Williams dia gunakan 10 week moving average. Dia gunakan tu sebagai trend direction. So kalau dia expect market nak naik ke atas, lepas tu market berada di atas 10 week moving average, itu adalah supporting evidence. Market akan ke atas. Okay. So key takeaways. Cara Larry Williams mengesahkan trading dengan nisbah tentuan. Okay. So tak ada setup yang perfect. Ini adalah 6 alat yang tadi Larry Williams gunakan dalam dia punya trading tools dia. Kemudian bahagian yang kelima. Ini last lah. Saya rasa ni last. Bahagian keenam kita dah masuk. Adalah alat trading $1 juta Larry Williams dalam baca chart. Okay. So ada dua. Ini mungkin lebih simple. So ini the technical parts dalam Larry Williams punya tools. So syarat nak guna adalah Larry Williams kata kena guna bila ada a very clear direction. So in a senang cerita, Larry Williams dia tak trade kalau market ranging. Dia tunggu clear direction, clear trend, baru dia gunakan, baru dia trade. So kalau trend choppy, sideways, ranging, lupakan je dia kata. Memang tak jadi. Dan benda tu adalah benda kita tahu lah. Kan kebanyakan indicators ke, tools ke, bila dalam ranging, useless, more useless than before. Okay, dan jangan anggap benda ni holy grail, akan ada masa salah. Tapi kalau berjadi, dia jadi yang betul-betul jadi punya. Kalau salah, kat loss kecil. Kalau jadi betul-betul jadi, memang profit besar. Okay. So cara dia ada 6 cara. Momentum, Williams percentage R, trading range, 10 weeks moving average, momentum, dan fundamental technical. So ini quite simple. Okay, yang pertama, ni saya lajukan sikit sebab kita dah mendekati hujung-hujung waktu dah. So dia gunakan momentum, dia cari momentum. Okay, so kita boleh tengok, boleh cari indikator momentum dekat trading view. Basically dia nak cari kelajuan harga menaik dan menurun, rate of change of price. Okay, so contohnya kat bawah ni dia guna momentum index. So interpretation dia adalah apabila line menaik dan berada di atas kosong, momentum sedang meningkat ke atas. Kalau line menaik tapi di bawah kosong, dia bukannya kita kata dia nak menaik, tapi dia punya pressure turun tu berkurang. Okay, dan vice versa lah. Untuk kalau line menurun tapi berada di bawah kosong. Okay, kita boleh tengok sini contoh, dia macam RSI, oscillator yang ada, tapi Larry Williams gunakan momentum index. Nak tengok momentum. So, dia akan lukis trend dekat momentum index tu. So, macam mana dia buat? Dia buat trend line. So, trend in a long term berubah kalau pecah trend line tu. So, simple cara dia guna. Dan kadang-kadang dia letak 10 moving average, 10 weeks moving average, 10 days moving average dekat dia punya momentum index. So, a simple way lah. Itu benda-benda basic yang kita dah tahu. So, kalau pecah, maksudnya momentum dah berkurang, mungkin akan ke bawah. Okay. Kemudian keempat. Ini mungkin yang sedikit lain adalah dalam momentum index ni kita boleh set berapa hari kita nak letak. Okay. So benda ni sedikit subjektif, tapi penting untuk kita letak masa yang tepat untuk Larry Williams. Sebab dia kata kebanyakan komoditi ni ada perangai sendiri. Dia ada cycle yang tersendiri. Ada market maybe cycle dia 50 days, ada market 40 days. Dan kegunaan teknik momentum akan lebih efektif kalau dipadankan dengan time period yang harmoni dengan jenis yang kita gunakan.
So, ini lebih complicated sikit sebab kita kena faham dulu cycle ni apa. So, cycle ni is a very big topic dan mungkin another hour kena cerita pasal cycle saja. Cycle ada summation lah, principle of harmonicity, principle of synchronicity. So, very complicated. So, in short, kalau nak guna, kalau rasa tak tahu macam mana nak letak, gunalah apa yang dah default setting dulu. Lepas tu kita cuba belajar untuk adjust sikit. Okay, contoh dia bagi pork bellies. Diorang trade pork bellies. Kitaran cycle pork bellies ni adalah 50 days. So, dia akan ambil 25. Dia akan one half of the cycle. So, dia ambil 25 sebagai dia punya time period. Untuk kira momentum tu. Sebab tu kat sini dia guna 25 days momentum index. Okay. So, kedua adalah oversold overbought. So, I think this one pun favorite ramai traders. Cuma William dia tak guna RSI ke stochastic. Dia punya indicator sendiri. William percentage R ataupun William range percentage. R tu range lah. So, secara ringkasnya, dia nak cari range harga lah. Okay, kita tengok Saya bagi contoh terus. Kita nak tengok contoh harga dalam masa 10 hari. Harga terendah dalam 10 hari adalah 55 dan tertinggi adalah 65. So, range adalah 10. So, hari yang ke-11, kalau harga tutup pada hari itu adalah 58, maka harga tutup tu adalah 70% daripada jumlah range. Okay, range tadi 55 sampai 65, dia akan ambil baseline ni yang atas ni. So, dia tutup 58 kat bawah ni. So, dia dah 70% daripada initial range tu tadi, dia jatuh ke bawah. Okay, boleh faham yang tu? So, kalau harga tutup 55, maka R dia adalah 100%. Iaitu 100% dah cover range yang dalam 10 hari yang ada. So, itu adalah konsep asas William Percentage R. Range, boleh baca, boleh Google nanti untuk baca pasal ni. So, overbought adalah apabila 0%. Oversold kalau 100%. So, overbought ni kalau range dia 55 sampai 65, tapi dia tutup dekat 55. Itu kira oversold lah. Oversold. Kalau dia tutup dekat 65, 0% range, overbought. Okay. So, macam mana nak guna? Simple je. Ingat, William kata, dia guna dalam, dia adalah trend following. Tak lawan trend. In general lah. So, dalam bull market, bila harga mendekati oversold ke atas, 95 to 100 lah, itu adalah signal nak beli. Dia tengah retrace, dah deep retracement. Itu good time to buy. Dalam bear market, kalau dia mendekati overbought, itu adalah signal nak jual. Dia tengah retrace ke atas je lah maksudnya. Itu dia punya indication dia. Tapi apa yang kita jangan buat adalah untuk lawan arah. Jangan dalam bull market, kita mencari overbought, tapi kita nak jual. Jangan. Kita cari oversold dalam bull market. Sebab kita nak beli. Kita still mencari where to buy. Bukan where to sell dalam bull market. Okay, so dia mungkin terbalik sikit dengan cara yang biasa kita guna. So, kita cari dekat mana retracement point yang possible untuk kita beli. So, ini kepentingan cara Larry Williams guna. Okey, contohnya, dalam gambar ni kita boleh tengok bull market. Dekat B ni adalah buy point. Ini dia mendekati 0% lah, oversold. So, Larry, ada 8 kali dia bagi buy point. Dan setiap kali dia bagi buy point tu, dia bagi minimum $1,000 untung dekat Larry Williams. Hanya ada satu je yang tak jadi, iaitu yang dia tulis bet ni. Okay, so so dalam ni, yang bet ni, apa yang kita boleh belajar adalah, kalau perasan, ini adalah the William R percentage. Atas ni kita tengok harga. Harga naik mendadak, jatuh mendadak. So, bila jadi macam ni, harga tiba-tiba spike ke atas, kita kena lebih hati-hati kalau dia spike ke bawah tu. Sebab possible, dia macam ada ruang lagi nak turun. Okay. So, kalau tiba-tiba jadi spike ke bawah, Larry Williams kata apa? Possible waktu tu haywire sikit. So, apa nak buat? Okay, kita tunggu sampai R tu sampai 100% kat bawah tadi tu. So, tunggu 5 hari selepas dicapai 100% tu. And then tunggu the second time dia turun balik sampai 95%. Baru buy. So, jangan buy kali pertama lah. Dia suruh buy kali kedua ni. Itu adalah rules yang dia guna. Sebab dia kata first time tu kalau tiba-tiba spike ke bawah, kadang-kadang haywire sikit. So, tunggu second time. Okay, kemudian trading range. Dalam trading range, Larry Williams suka guna overbought, oversold. Dia punya William percentage R tadi tu. Dan dia the same principle yang kita guna. Bila oversold, beli, overbought, jual. So, kita trade in the range. So, itu biasa Williams buat.
Okay. Tambahan, cara gabungkan momentum dan percentage R. So, kita beli mengikut signal percentage R. Bila oversold, beli kalau dalam bull market. Dan tapi macam mana kita nak gabung dengan momentum ni adalah kalau dalam long term punya trend, okay, momentum dah pecah trend line ataupun dah pecah moving average, tapi masih bull lagi. So, kita boleh consider untuk jual. Anggap itu macam kita punya trailing stop kita. Kemudian dia juga menggunakan 10 week moving average untuk cari trend. So, gabungan fundamental dan technical, Larry Williams guna macam mana? Dia tunggu kejatuhan yang besar pada open interest, cari harga premium yang tunjukkan bullish. Dan 10 week moving average semakin menaik, beli semasa percentage R dekat oversold. Simple kita dah faham dah 1 dan 2 sebenarnya cerita tadi, so kita boleh faham, senang nak faham yang ni. So, key takeaways kita. Inilah indikator yang ataupun cara, tools yang Larry Williams guna untuk membaca chart. Okay, I think that's it for tonight. Ini kita skip lah. Okay. Alright, so hope it's useful. So, orang kata step dia untuk tanya soalan ni, you kena klik pada Q&A dan you select all co-host. Ya, kalau you type dekat chat tadi, mungkin sebab dia jalan laju sangat, so mungkin kita tak dapat nak go through semua. So, saya ada soalan pertama, Doc. Boleh Boleh. Okay, tapi sementara kita nak gather soalan, so siapa ada soalan boleh sila tanyakan soalan, tapi saya nak ambil 1 minit daripada masa you all semua, kalau boleh tolong isi borang maklum balas dulu. Sebab borang maklum balas ni kita akan bagi kat Bursa Malaysia. So Bursa Malaysia akan tengoklah apa yang boleh menambah baik, apa okey tak okey sesi pada malam ni, nak lagi ke apa ke. So dengan harapan kita akan buat benda ni selalu, kan? Kalau kita rasa macam, baguslah kita punya event ni, so mungkin kita boleh banyakkan lagi event ni macam mana. So saya nak minta tolong you all semua, kerjasama you all semua, boleh ambil dalam masa 1 minit, you scan QR code tersebut dan kata ambil masa seminit untuk kita go through lah, kan, borang maklum balas ni. Okay, so saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih, kan, sebagai tanda penghargaan lah kepada you all semua. Okay, sebab kata kita dah banyak berkongsi ilmu lah, Doc pun dah kata dah share macam-macam lah. So just ambil masa, kata kita punya admin pun dah bagi link tersebut, so kata bolehlah isi sekejap ya, dalam masa seminit je, tak lama. Okay, so soalan pertama, Doc. Ni terbaik soalan ni. Awal lagi dah tanya ni tentang open interest. Saya pun menarik juga open interest ni. Kita boleh tahu apa yang kata smart money tengah kata apa dia orang tengah plan, kan. So nak tanya, open interest ni ada indikator ke kat TradingView ke macam mana? Ke nak check kat mana ni open interest ni? Open interest, okay. Open interest ni ada website dia untuk kita tengok, ada report dia yang pertama. Yang kedua ada indikator juga. Saya pernah check, tapi saya tak tahu reliable ke tidak. Saya tak pernah compare indikator tu dengan the real data yang keluar. Sebab saya tak sure macam mana dia nak sync data open interest report tu masuk dalam TradingView. So, saya tak pernah compare betul-betul lagi lah. So, tapi ada dekat TradingView, boleh try check. Search kat indikator tu open interest. Cuma reliable ke tidak, saya tak jamin. Compare dengan real data pula. Korang Google je open interest, soybean oil ke, cuba cari nanti. Ada dia punya report. Okey, terbaik, Doc. So kita ada soalan seterusnya. Okey, untuk market LCPO ni, kan, kata adakah opening candle indicator apa kata opening candle lah. Opening candle ni biasalah ada yang 1 minute time frame, ada yang 5 minute time frame, kan. Untuk intraday ni, adakah that 1 minute, 5 minute, 10 minute punya time frame ni significant untuk kita trade intraday ni? Macam mana, Doc? Significant? So maknanya kalau kita in the first minute atau 5 minit pertama pun kita dah boleh tahulah dia nak bullish ke nak bearish ke based on the first few minute punya candle tu. Boleh? Oh, 5 minit pertama. 5 minit pertama. 5 minit pertama biasa dia volatile sikit. So untuk new trader saya tak recommend. Saya recommend untuk biarkan dulu 5 minit pertama and then tengok ikut setup masing-masing lah. Contoh kalau ikut moving average kan. Lepas 5 minit, contoh dia di atas moving average. So masih bullish lah. So cari buy. Itu contoh setup yang ada So tapi apa pun dia still based on setup. Tapi after 10-15 minutes lebih selamat. Tapi kalau saya first 5 minit tu saya trade je. Saya akan queue je siap-siap. Saya tengok mana, kalau contoh saya tengok masih dalam bull punya view, saya masih bull. 5 minit before market buka pun saya akan queue siap-siap. Cari dekat mana re-entry point yang ada. Okay, terbaik. So maknanya dia bergantung pada setup kita lah. Kalau kita setup tu bagi signal buy, dan mungkin kita boleh long. Kalau setup kita bagi signal sell, dan mungkin kita boleh
boleh sell. Okey, terbaik. So macam mana nak buka chart spread FCPO di TradingView? Saya tak pasti macam mana apa maksud soalan ni. Macam mana nak buka chart spread FCPO di TradingView? Ini tak ada kaitan dengan sesi malam ni sebenarnya tu. Tapi dia ada, saya tak ingat, saya tak trade spread, tapi dia ada simbol lain sikit. Itu PM saya nantilah untuk tanya. Okey, Dia ada terbaik. simbol lain untuk check. Okey, terbaik. Tadi ada soalan juga tentang macam mana nak dapat COT nanti ni. COT Google je. Commitment Google of je? Traders punya report. Ah. Google Commitment of Traders report soybean oil akan jumpa. Okey, terbaik. Ni soalan Cepu Mas juga. Dia berkaitan dengan margin sebab kita tengok margin baru ni naik sampai 11,000. Lepas tu dah tak ada half margin. Kena full margin ni, Dok. Okey, so macam mana? Kenapa margin naik walaupun market tengah bearish kan ni? Boleh komen? Margin naik masa market bullish hari tu, dan dia very volatile. So dia margin naik, dia bukan sebab harga je, dia sebab volatility. So kalau harga naik, biasanya volatility akan meningkat. So margin dinaikkan untuk jaga traders daripada terciduk sebab margin kecil sangat. Kadang-kadang dia buat 500 ticks tertiba dalam masa 10 minit. So kalau modal kecil sangat, akan kena wipe out sekejap je. So dia nak jaga benda tu, sebab tu dia increasekan margin. Okey, terbaik. So terbaiklah Dok di atas pencerahan tu. So orang kata memang kita kena ambil cakna lah sebab margin sekarang ni dah naik sampai 11,000 dan apa tu memang kita kena full margin. So actually bursa buat benda ni bukan suka-suka dia lah. Kan bukan Betul. suka-suka nak naikkan margin ke apa sebab benda ni nak protect kita juga sebab bila dia terlalu volatile dan kita pula masuk half margin. So sebelum ni mungkin kita boleh masuk 3,500. So sekarang kena full 11,000. So benda ni is actually untuk protect capital. Ingat lagi tak awal-awal tadi macam mana Doc mention tentang kata kita kena trade at least kata ada buffer. So kalau kita nak masuk modal pun masuk at least 30% of kita punya kata modal sebenar, capital sebenar. So kalau nak trade SCPO sekarang ni 11,000, so mungkin kata kita kena ada at least 30,000 atau orang kata 40,000 modal actual, baru boleh trade satu lot. So ini lebih kepada money management, lebih kepada risk management sebab kita takut nanti once you MC, kata there's no coming back lah. Dan kita kena top up dan top up. Memang sedih lah at the end of the day. Okay, so saya rasa mungkin setakat tu saja kita punya sesi pada malam ni. Terima kasih Doc. Okey, sama-sama. Okey, dan lagi sekali saya nak highlight kan, macam saya mention tadi, saya nak minta you all semua tolonglah ambil masa dalam 1 minit saja untuk you kata isi kita punya feedback form dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di sesi akan datang. So, bila kita punya sesi akan datang ni? Bila kita sesi akan datang, kita ada next kita punya session is on the 22nd of March. It will be in English. So, what is your reward to risk ratio? Semua ni you boleh daftar dan you klik saja you scan saja di QR code tersebut dan you akan ke website Excellent. Dan next kita punya BM session pada hari 29 Mac. Ni semua kena attend ni sebab speaker kita ni memang luar biasa kan. Siapa yang pernah join last year punya session, kita ada speaker memang mantap dan memang sempoi. So nak tahu lebih lanjut memang kena sign up untuk 29 Mac. Dan kalau for Mandarin speakers atau for Mandarin punya kata ni session kita ada next is on the 5th of April. Kita ada Mandarin session. So daftar siap-siap sebab nanti you akan dapat notification. Takut nanti you kata terlewat ke apa ke, terlupa ke. So you log date siap-siap. Boleh? Tu Reza. Yep. Sekejap nak bagi tahu macam mana nak contact saya, boleh? Untuk yang tanya soalan tu. Boleh. Saya share screen jap Tu banyak soalan yang tak sempat nak jawab malam ni. So boleh PM saya dekat Telegram preferable Telegram lah, dekat t.me Trader Jalanan Support. Itu admin saya. So nanti admin akan tolong jawab lah soalan-soalan yang ada. So soalan yang ada tu semua jangan tinggalkan malam ni kat sini tak berjawab. Tolong PM sebab saya nak jawab, cuma tak ada masa yang cukup untuk jawab. Next, siapa yang nak lebih mendalami lagi kita punya ilmu tentang futures ni, you kena attend on the 2nd of April. Ni dalam bahasa English, kita akan ada workshop ni pagi petang. So siapa yang berminat kena sign up sekarang dan yang the best thing is dia hanya terhad kepada 50 peserta saja. Kata zaman sekarang ni bila kita nak workshop dia lebih intensif. Macam webinar ni hanya sejam setengah. So mungkin tak dapat nak go deeper. So dalam workshop ni nanti kita akan go deeper dan kita ada hands on lagi. Nama pun workshop, memang kita akan buat hands on. So siapa yang berminat kena daftar sekarang. Sama juga scan QR code tersebut dan daftar sekarang. Tapi bila daftar tu make sure you attend lah. Kan, make sure you free up you punya jadual, make sure you attend. Okay, dan the next session in Mandarin, workshop dalam bahasa Mandarin pun ada juga on the 23rd of April. Sama juga, dia limited to 50 packs. Orang kata first come first serve. Tapi kata memang kena cepat ya. Okay, so
mana yang nak tahu lebih detail lagi tentang apa event yang kita ada bersama-sama dengan Bursa Malaysia, bersama-sama dengan Excellent ni, you boleh ke website excellent.com/events. So dia akan paparkan kata current punya month, dan you boleh tengoklah apa yang kita akan anjurkan lagi next dalam bulan 4, bulan 5, bulan 6. So you rasa macam berminat dan you sign up siap-siap. Tak apa, you sign up semua pun tak apa. Sebab benda ni percuma saja tuan-tuan dan puan. Tak ada perlu bayar pun. So sebab ilmu ni ilmu yang mahal, ilmu yang power daripada speaker yang variety of speaker dan kata topik pun berbeza-beza. So kalau boleh sign up semua dan kita kata kita jumpa lagi nanti. Okay? So selagi satu saya nak highlightkan sebelum you all ni, so you boleh ke website Bursa Academy. Biasa kita dengar Bursa Marketplace, biasa kita dengar Bursa Malaysia, biasa kita dengar BMD, Bursa Malaysia Derivative, dan Bursa Marketplace ni dia ada subdomain which is Bursa Academy. So Bursa Academy ni macam-macam lagi lah yang you nak tanya atau mungkin you ada persoalan, you boleh ke sana. Dia memang lebih deeper lagi. So macam-macam lah, ada video lah, ada artikel lah, ada konten apa semua. So you boleh lah ke sana Bursa Academy. Okay? Okay, saya rasa cukup setakat ni saja kita punya perkongsian. Saya nak minta maaf in case kita terlajak sikit dalam 10 minit macam ni, 10-11 minit. So insyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi akan datang. Dan kalau ada silap kita nak mohon maaf. Dan kita jumpa lagi insyaAllah di lain masa. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih.